إلى حضرة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم وإلى أزواجه وذرياته وإلى أصحابه وإلى التابعين وإلى التابع التابعين وإلى العلماء والنقباء والنجباء وإلى أولياء الصالحين وإلى آبائنا وأمهاتنا وإلى المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وخصوصا إلى شيخنا Abu Hamid Muhammad ibn Muhammad Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Dan juga kita hadiahkan Al-Fatihah itu. Saya pun dapat makluman ni, Masya Allah, pada saudara saya sendiri yang pergi umrah sekali. Ke atas kesilapan saya lah, tak dapat makluman tu, tak sampai kepada saya. 20 hari bulan ni Abang Zainal meninggalkan kita. Bisiril Fatihah. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا وحبيبنا وطبيبنا وإمامنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على نور الأنوار وسير الأسرار وترياك الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا ومولانا محمدا المختار وآله أطهار وأصحابه الأغيار عدد نعم الله وإفضاله فقال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم فقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أصرنا وما أعلنا وما أصرفنا وما أنت أعلم به منا أنت مقدم وأنت مؤخر لا إله إلا أنت يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك سبحانك إنا كنا من الظالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Sahabul Fadilah, para alim ulama, para asatizah yang saya muliakan, barisan para imam, bilan, jawatan kuasa madrasah Ar-Raudah, Surau Jumaat, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Khabar semua sihat? Alhamdulillah. Pertama sekali syukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada nikmat yang perlu dan selayaknya kita syukur melainkan nikmat agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak ada nikmat lain lagi yang lebih besar pada ini, para ulama sebut. Sebab agama ini para ulama dan para anbiya diutuskan semata-mata untuk menyampaikan agama ini. Allah Ta'ala utuskan hampir 124,000 para anbiya. Riwayat yang lain kata Mufti Zainal Abidin, 200,000 para anbiya diutuskan untuk menyampaikan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka nikmat berdirinya dengan agama ini para ulama sebut satu nikmat besar. Apatah lagi mengamalkan agama Allah Subhanahu wa ta'ala juga satu nikmat yang besar. Satu orang yang datang ke rumah Allah Subhanahu wa ta'ala juga satu nikmat yang besar. Pilihan daripada Allah. Tak semua orang dapat benda ni. Jadi benda ni kena syukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lagi dan lagi syukur.
kalau tak dapat datang dalam majlis agama Allah Subhanahu Wa Taala, kena risau. Kita kena risau dan kita kena risau. Takut kita ni jauh daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ataupun para ulama sebut, kalau tidak diberi taufik untuk rasa nak hadir, lagi kena risau. Rasa nak hadir tu pun, rasa tu pun pilihan. Tak semua orang dapat. Rasa nak datang, rasa nak sembahyang, rasa nak doa, apa lagi, rasa nak mengaji ilmu, tu semua pilihan. Tak semua orang dapat tu nikmat tu. Tambah pula kata guru kami, kata tuan guru saya, di akhir zaman ni lagilah pilihan. Akhir zaman ni lagi pilihan. Allah pilih, Allah tapis satu persatu, Allah tapis. Ramai yang mana Allah Ta'ala telah buang, bukan buang, Allah asingkan, walaupun dia tidak diberi nikmat. Sebab tu para ulama sebut, tanda Allah sayang satu orang tu, sekali Allah sayang dia, Allah beri dia agama. Sayang sekali. Tanda Allah sayang dia, dua kali sayang pada dia, Allah beri kekuatan untuk mengamalkan agama tadi. Tanda Allah sayang, tiga kali sayang. Allah Ta'ala akan beri kekuatan bukan sahaja di Islam, dia mengamalkan Islam, dia ajak orang lain pula untuk datang kepada agama Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ni syukur, ni syukur. Dapat duduk kejap dalam rumah Allah pun syukur, kena syukur. Sebab nikmat ini para ulama sebut Allah sengaja tutup dengan mata zahiriah. Mata kita ni Allah tutupkan. Sebab apa? Allah nak letak besok di akhirat. Untuk Allah asingkan besok kita. Ingat, besok kita asing, tak duduk sekali besok. Surah Yasin Allah sebut kan, diasingkan orang kafir jaga orang Islam ni, diasingkan orang beriman dengan tidak beriman ni, Allah asing, tak duduk sekali. Mereka akan saling boleh lihat tapi tak duduk dalam satu kawasan, satu majlis, tak duduk. Dan di antara orang Islam yang beramal juga ada tingkatan. Orang yang betul-betul beramal dengan agama, orang menuntut ilmu agama Allah Subhanahu Wa Ta'ala juga asing. Tak sama. Orang yang amal dia banyak ni, sehingga kata guru kami yang zikir 1 kali dengan 99 kali pun asing. Sehingga asing dia beza langit bumi. Jauh dia tu, beza langit bumi. Sebab kat dunia Allah tak buat benda tu. Allah tak buat. Sebab untuk Allah melihat siapa yang betul-betul, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Siapa yang paling ahsan? Allah tak guna khair, Allah guna ahsan. Yang terbaik amalannya, ahsan. Ahsan ni asal perkataan apa? Hasana, muhsin, itu semua daripada hasan. Termaksudlah ihsan. Sama. Kita belajar iman, Islam dan ihsan. Ihsan ni tasawuf lah. Pilihan betul-betul ni, diciptakan mati dan juga hidup ni untuk melihat siapa dia di antara kamu yang terbaik. Bukan baik saja, yang terbaik. Ahsanu amala, terbaik amalan. Dapat? Kita ni akhir dah ni. Imam Syafi'i di dalam Manaqib Imam Syafi'i, wal asr, demi waktu asar. Terjemah dia demi waktu, demi masa. Kalau kita mengaji tafsir, wal asr ni apa? Demi waktu asar. Wal fajr, demi waktu juga, tapi demi waktu subuh. Kalau tafsir yang betul, wal asr dengan maksud dengan syarah para ulama apa? Demi waktu asar. Siapa waktu asar? Ni umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waktu asar ni apa? Waktu nak maghrib dah, nak gelap, matahari pun nampak tak nampak, ni waktu asar. Innal insana lafi khusr. Dengar, saya sebut sikit ni dalam Mafatihul Ghaib Imam Fakhruddin Ar-Razi tafsir. Wal asr, demi waktu asar. Kenapa para ulama sebut diletakkan umat Muhammad pada waktu asar? Umat Bani Israel dulu waktu zuhur, ada waktu subuh tu zaman Nabi Adam. Tapi umat Muhammad yang terakhir ni waktu asar, nak menjelang maghrib, nak kiamat dah. Dan kata para ulama, waktu asar ini kalau kebiasaan mereka yang berniaga, nak gelap dah, waktu apa ni? Kalau nak tutup dah waktu apa? Waktu burung. Betul? Nak tutup dah, orang datang, kalau nasi lemak tu malam dah basi dah.
Kalau orang tu datang beli 2 je, kalau ada baki lagi 20, dia bagi 20-20. Maksud dia apa? Amalan umat Muhammad ya Allah terima borong. Semayang berjemaah semua tak khusyuk kecuali seorang je yang khusyuk, Allah terima borong semua. Betul? Dalam majlis ini semua datang bukan kerana termasuklah ustaz mengajar, bukan kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Kecuali seorang dia datang betul-betul dia nak faham agama, Allah terima borong. Tapi Allah sebut dalam Quran, innal insana lafi khusr. Tapi manusia yang ada pada zaman asal tu pun lafi khusr, dalam kerugian. Dalam waktu burung pun Allah sebut itu umat zaman ni rugi. Siapa ni? Manusia. Innal insana lafi khusr, semua rugi. Illal ladzina amanu, melainkan mereka yang beriman, wa amilus salihat, bukan saja iman, kena beramal saleh, wa tawassaw bil haqq, menyampaikan dengan kebenaran. Maksud kebenaran yang dia tahu apa yang dia sampaikan, maksud dia belajar. Wa tawassaw bis sabr, dan disampai dengan kesabaran. Klimaks pada setiap amalan sabar, kata ulama. Dalam istiqamah, tengok orang ni kejap datang, kejap tak datang kan, kejap hilang kan. Kita je datang, berapa kerat je datang, duduk sabar. Climax. Para ulama sebut 4 kategori ni sahaja tidak digolongkan al-khusr, dalam kerugian. Kita kena semak diri kita, termasuk saya. Berimannya kita, beramalnya kita, ataupun kita menuntut ilmu dan menyampaikan dengan kebenaran, adakah kita sabar dengan setiap benda ini? Maksud sabar ni juga para ulama sebut apa? Istiqamah. Istiqamah. Habis mukadimah. Muka surat 46. Betul? 46. 45 dah habis dah kan? Kita riwayatkan doa Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Ni doa burung ni, betul? Doa. Lama belum ni doa ni? Dan kata guru kami, doa kita ini juga para ulama sebut, sebab itu berlomba-lombalah kita mencari doa yang sama dengan doa-doa para ulama. Kena lomba cari doa yang sama dengan doa para sahabat, doa yang sama dengan doa Nabi. Sebab doa-doa ini ada barakah, ada keberkatan. Keberkatan ni apa? Apa maksud keberkatan? Yang mudah nak faham, mudah nak angkat doa tu, nak diangkat doa tu mudah. Sebab doa tu pernah dilafazkan oleh mereka yang telah diterima doa. Apa? Sebab tu kena mengaji, doa pun kena mengaji. Dapat? Habis. Kemudian ke surah 45 bawah sekali, perenggan yang bawah, kita dah baca ataupun kita dah ijazahkan doa yang diriwayatkan oleh Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, yang pernah dilafazkan oleh Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, Ummul Mukminin, ibu orang-orang beriman. Ada orang kata tasawuf ni Syiah. Syiah tak riwayat daripada Aisyah. Saya nak sebut kat sini, Syiah tak riwayat Aisyah. Dia sebut laknat lagi atas sahabat ni. Mana kata tasawuf ni daripada Syiah pula? Haula wala. Qala musannif rahimahullahu ta'ala, nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. Ila anqal. Kita dah baca ke terjemah tu habis? Dah baca dah ke? Dah kan? Dah ke? Dah habis dah kan? Habis dah tu. Bawah sekali ke surat 45 bawah sekali. Kemudian hendaklah engkau baca doa yang diwasiatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada anak beliau. Siapa anak beliau? Sayyidatina Fatimah, ataupun kita sebut dengan Siti. Siti ini short form lah daripada Sayyidatina, yang kami muliakan, ataupun yang kami, penghulu kami. Sayyid ni penghulu, bagi perempuan sayyidi, ataupun Sayyidatina, Sayyidah. Dapat tak membutah belakang tu. Fatimah radhiyallahu anha. Siapa dia Sayyidatina Fatimah? Anak Rasulullah. Betul. Anak pada isteri mana?
Sudah Ustaz. Anak isteri mana? Sayyidatina Khadijatul Kubra radhiyallahu anha. Dapat? Anak kepada Sayyidatina Khadijah. Dapat? Apa doa ni? Pertama Sayyidah Fatimah ni isteri kepada siapa? Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Sayyidina Ali boleh riwayat dengan 3 gelaran bagi dia. Radhiyallahu anhu boleh, wa alaihi salam boleh, karamallahu wajhah. Tiga-tiga boleh baca. Boleh? Kalau dalam apa nama tarawih pun boleh baca. Nak jawab apa boleh? Khalifatul Rabi' Amirul Mukminin Sayyidina Ali Ibni Abi Talib boleh baca dia 3. Radhiyallahu anhu boleh, karamallahu wajhah boleh, alaihi salam pun boleh. Ketiga boleh. Jangan gaduh pula. Ni bid'ah ni dia cakap. Dia marah orang pula tak sama baca dengan dia. Tak boleh sama je. Radhiyallahu anha Sayyidatuna Fatimah, iaitu doa yang diajar oleh baginda Nabi. Kau sama-sama boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Hayyu Ya Qayyum. Ada tasydid situ. Ya Hayyu. Tekan lagi. Ya Hayyu Ya Qayyum Ya Dzal Jalali wal Ikram. La ilaha illa anta birahmatika astaghith. Astaghith. Sa. Waqaf pada sa. Astaghith. Bukan sin Kalau sin astaghith. Beza. Kalau sa astaghith. Nipih. Wa min azabika astajir. Ni roh nipis. Astajir. Sengit. Astajir. Qadir. Jangan baca astajir. Tak boleh. Astajir. Nampak? Wala takilni ila nafsi tarfata ain. Kalau ya itu kan mati. Kalau mati pada akhir ni, dia jadi mat apa ni? Tarfata ain. Matlin. Matlin pun makna matlin. Lunak. Lunak. Mat lembut. Ain. Dapat? Ain ni mata. Mata itu ain. Dapat? Wa aslih li sya'ni kullahu bima aslahta bihi ibadaka as-salihin. Kalau kita wasal ibadakas salihin. Ibadakas salihin. Apa? Artinya, wahai Tuhan yang hidup lagi berdiri sendiri. Ya Hayyu Ya Qayyum. Ini pun termasuk dalam Ismul Azam, memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala juga di dalam kitab Ihya Ulumuddin, setiap doa yang adanya Ismul Azam, adanya memuji-muji Allah, Allah suka kita puji Allah Subhanahu wa ta'ala. Antara benda yang boleh dipuji, perkara apa nak puji Allah ni? Mendatangkan nama-nama Allah, yakni Asmaul Husna. Ataupun kita namakan, kalau dalam riwayat doa ini kita baca dengan Ismul Azam, nama-nama Allah yang Maha Agung. Ya Hayyu, wahai yang Maha Hidup. Wahai Tuhan yang Maha Hidup, Hayyu. Bila kita sebut Allah yang Maha Hidup, selain pada Allah, matilah. Selain pada Allah, mati. Sehingga dalam riwayat mengatakan, mereka yang zikir di dalam hadis baginda Nabi SAW yang mafhumnya di dalam muntakhab hadis, diriwayatkan dalam hadis yang sahih,
Mereka yang zikir pada Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka ni hidup di sisi Allah. Mereka yang tidak berzikir pada Allah, mereka hakikatnya mati di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di dalam doa kalau tidak ada zikir, maksud zikir ni apa? Memuji-muji Allah Subhanahu wa ta'ala, hakikat doa kita mati. Tak ada apa di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab tu ditegur oleh para ulama, kalau awalnya tidak memuji Allah, tak boleh doa tu, tidak beradab. Syarat doa nak makbul, pertama kena puji Allah dulu. Dengan apa pun, terpulanglah Ya Rahman, Ya Rahim, terpulang. Di dalam doa ini didatangkan Ya Hayyu, wahai yang maha hidup. Kenapa Nabi letakkan, takdimkan Ya Hayyu dulu? Sebab selain daripada Allah ni hakikatnya mati. Sebab selain daripada Allah ini berhajat hidupnya pada Allah. Betul? Ada orang yang tidak berhajat hidup pada Allah? Tak ada. Semua makhluk. Nabi sebut dalam riwayat hadis 70,000 jenis makhluk. Makhluk yang terakhir sekali dicipta oleh Allah siapa? Kita lah. Kita nak banding dengan lembu, kita nak marah dengan lembu. Lembu pula pelik tengok kita. Aku lama lagi pada engkau ni, nak ajar aku pula, dia cakap. Dia lama lagi pada kita, betul? Betul lah. 17,000 jenis makhluk ni para ulama sebut, yang akhir sekali manusia. Walaupun kita ni asyraful makhlukat, sesempurna makhluk dan khalifah di atas muka bumi ni, para ulama sebut tetap kita makhluk yang terakhir dicipta oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak boleh sombong dengan makhluk lain. Dapat? Maka Ya Hayyu ini para ulama sebut diletakkan kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selain daripada Allah sebenarnya mati. Dapat? Kita semualah hakikatnya. Jelas? Ya Qayyum. Ya Qayyum ni apa? Yang berdiri dengan sendiri. Berdiri dengan sendiri maksud dia apa? Bukan berdiri dengan kaki berdiri dengan sendiri ni, kita bayang Allah ni berdiri dengan kaki, tak boleh. Mengaji tauhid, berdiri dengan sendiri ni apa? Berdiri dengan zat Allah Subhanahu wa ta'ala. So dia tidak bertakluk kepada mana-mana makhluk. Ni sifat mana ni? Itu kalau kita mengaji sifat 20, ingat lagi. Ya Qayyum ni termasuk pada sifat mana ni? Sifat Ahad. Betul? Ahadun, yang esa. Betul? Wujud. Kemudian apa? Qidam, baqa, mukhalafatuhu lil hawadis. Qiyamu ta'ala binafsi pun termasuk Ya Qayyum. Qiyamu ta'ala binafsi, berdiri dengan dirinya sendiri. Maksud dia tidak berhajat pada makhluk. Habis ustaz, Allah ciptakan malaikat banyak buat apa? Kan zaman sekarang banyak macam tanya kan. Allah ciptakan makhluk lain untuk apa? Allah ciptakan mereka ini untuk memuliakan makhluk. Dapat? Tanda kekuasaan Allah ni, Allah kena ciptakan bala tentera. Allah Subhanahu wa ta'ala tu kekuatan Allah. Hakikatnya semua dibuat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak tertinggal satu zat pun. Satu benda pun di atas muka bumi ni tidak tertinggal daripada takbirnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Semuanya atas takbir daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dua sifat ni para ulama sebut, kalau kita faham, bahagi hidup kita. Kita tahu Allah maha hidup. Selain pada Allah ni, hakikat dia bertakluk, menumpang ataupun meletakkan hidup mereka pada Allah. Dan selain pada Allah Subhanahu wa ta'ala tidak berdiri sendiri, semua bergantung. Betul? Ada orang tak bergantung dengan sesiapa? Bohong. Kita berjalan bergantung pada kaki. Betul? Mendengarnya kita bergantung pada telinga. Semua bergantung kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Dapat? Maka dua sifat ni para ulama sebut, kalau kita memahami zat, memahami asma Allah ini, nama Allah yang dua ini, cukuplah hidup kita bahagia. Sebab tu para ulama sebut, mereka yang mengenali Allah Subhanahu wa ta'ala, para awliyaillah, para wali-waliullah, kalau mereka berdoa dengan Ya Hayyu Ya Qayyum, semua doa makbul.
Ya Hayyu Ya Qayyum dapat, Ya Hayyu Ya Qayyum dapat. Kita pula amal-amal tak dapat. Sebab kita tak faham macam mana orang dulu faham, macam mana awliya dulu faham, para wali-waliullah dulu faham, macam mana para ulama dulu faham. Tak faham hakikat sebenar daripada penyebutan kita terhadap nama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ya Dzal Jalali wal Ikram, ya Dzal Jalal wal Ikram, dua sifat Allah juga, dua nama Allah juga. Yang pertama ya Dzal Jalal, yang mempunyai kebesaran. Jalal ini para ulama sebut apa beza jalal dengan akbar? Dulu besar, jalal besar, akbar pun besar. Apa beza jalal? Jalal ni kalau nak tafsir lebih dalam lagi, jalal dengan tafsiran para ulama yang maha tinggi. Tidak ada yang lebih jalal daripada Allah, yang lebih tinggi daripada Allah Subhanahu wa taala. Wal ikram, yang mempunyai kemuliaan. Bila kita sebut ikram, asal perkataan karama, mulia. Selain daripada Allah, semuanya takluk mulia itu pada Allah. Bila kita sebut ikram, ya Dzal Jalali wal Ikram, tidak ada yang lebih tinggi pangkatnya dan kemuliaannya melainkan Allah Subhanahu wa taala. Tadi dah puji Allah Maha hidup. Kemudian Allah Maha berdiri dengan sendirinya, tidak memerlukan apa-apa pun makhluk untuk membantu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ya Dzal Jalali wal Ikram, Allah lah yang mempunyai setiap perkara ataupun peringkat pangkat yang paling tinggi, itulah Allah Subhanahu wa taala. Dengan hakikat doa ini para ulama sebut telah mencapai martabat tingginya Allah Subhanahu wa taala. Kita kena syukur sebab Nabi ajar macam mana nak sebut, nak puji Allah ni macam mana nak sebut. Kalau Nabi tak ajar, kita pun tak tahu macam mana nak puji Allah ni. Sebab hakikat pemujian kita ini tak sampai, hakikat hati kita tak sampai. Macam mana kita nak faham ayat ni? Tak sampai. Yang betul-betul faham hakikat besarnya Allah Subhanahu wa taala ni para ulama sebut siapa? Para anbiya. Sebab mereka melihat Allah Subhanahu wa taala, mengenali hakikat sebenar. Dan juga para malaikat. Dapat? Kita kena doa lah dengan Allah ni supaya sifat ataupun rasa besarnya Allah ni masuk dalam hati kita. Supaya setiap disebut nama Allah ini, disebut, diperingatkan nama Allah ni, kita dapat rasa dengan hati kita. Jelas? La ilaha illa anta, tidak ada Tuhan yang disembah melainkan Dia, anta. Kalau itu terjemah, tidak ada Tuhan yang disembah dengan sebenarnya kecuali hanya engkau. La ilaha illa anta, tidak ada Tuhan yang sebenar-benarnya melainkan kecuali hanya engkau, wahai Allah. Birahmatika astaghith, dengan rahmatmu aku meminta tolong. Birahmatika, dengan rahmatmu ya Allah aku meminta tolong. Nak minta tolong dengan Allah pun rasa nak minta tolong pun hakikat ni dengan rahmat Allah. Kalau Allah tak letak rahmat pada kita, kita pun tak rasa nak minta tolong pada Allah. Betul? Dalam doa pun bayang benda lain lagi kita kan. Saya lah, ya Allah, kita nampak apa? Nampak mak, nampak suami, nampak kerja kita, nampak sijil kita, nampak kebolehan. Yang paling besar nampak wang kita, yang boleh tolong kita. Sebenar-benarnya siapa yang sebenar-benarnya nak tolong kita ni? Allah Subhanahu wa taala. Wah, ustaz ni cakap ni macam tak nak wang aja. Ni nak mengaji tasawuf ni kena mengaji dalam lah. Maksud dia apa? Mengenal hakikat sebenar. Memegang dunia ini hanya di tangan ni, jangan masuk dalam hati. Macam ni Imam Ghazali sebut dalam Ihya Minhajul Abidin, kamu berjalan atas dunia ini seumpama kamu naik kapal. Dunia ini seumpama lautan. Maka bahtera kamu ni tak boleh masuk air laut tu. Jalan atas laut tak apa, atas laut tak apa, jangan masuk dalam kapal. Kalau masuk dalam kapal apa jadi? Karam. Itulah dunia para ulama sebut. Dunia adalah jalan kita, jangan tinggal dunia ni. Maka yang membawa bahtera itu diri kita lah, bahtera itu. Maka kalau dia masuk dia dalam kapal, habis tenggelam kita. Tak sampai destinasi yang sebenar. Maka para ulama sebut
maka berjalanlah kamu atas muka bumi ini, dalam dunia ini, dengan dalam keadaan tidak masuk di dalam diri kamu, hati kamu. Berjalan, kerjalah. Jangan kata saya kata jangan kerja pula. Kerja. Yang penting jangan masuk dalam hati. Hakikat yang memberi rezeki siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Dapat? Kena sebut kan nanti, cakap saya lain pula nanti. Dapat Kemudian wa min adzabika astajir, dengan rahmatmu dan daripada seksamu aku berlindung. Wa min adzabika astajir, dan daripada seksamu aku berlindung. Wala takilni ila nafsi tarfata ain, janganlah engkau serahkan aku kepada diriku, yakni nafsuku, walaupun hanya sekejap mata. Allahu Akbar. Saya nak syarah panjang pun nanti pening ni nak syarah ni dalam ni. Sehingga Nabi SAW ajar pada Sayyidatina Fatimah radhiyallahu anha bahawa setiap daripada kerja buat ini, maksud dia apa yang kita buat, walaupun sekelip mata kita, sekelip mata, faham? Berkelipnya mata kita ini pun janganlah hilang daripada rahmat Allah, jangan hilang daripada pertolongan Allah. Jangan biarkan kita yang mentadbir diri kita, jangan rasa benda tu. Dapat? Wala takilni, jangan engkau biarkan diriku ila nafsi, jangan kau biarkan diri aku yang mentadbir aku. Tarfata ain, walaupun sekelip mata. Nabi ajar. Nak kelip mata pun kena harap dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita perasan tak kelip mata ni? Sehingga para ulama sebut kalau Allah cabut nikmat sikit je tak boleh kelip. Macam mana agak-agak payah kita, tak boleh kelip macam mana? Boni saya ziarah adik angkat saya dia aksiden bahagian urat belakang ni kan, mata dia tak boleh kelip sebelah. Dia punya rasa Masya Allah, tak boleh kelip sebelah je, belum dua belah, sebelah je tak boleh kelip sebab ada urat belakang ni, macam tersepit dengan tulangnya, dia aksiden. Benda tu je tak boleh kelip mata. Allahu Akbar. Tu pun dah payah dah. Masya Allah. Kalau dua-dua macam mana? Itu kalau tak boleh kelip. Kalau kelip tak boleh buka dah. Lagi lah. Allahu Akbar. Itu pun kita rasa kita yang tak beri kita. Kena risau Saya habiskan dulu. Dan perbaikilah segala urusanku seperti mana engkau perbaiki urusan hamba-hambamu yang saleh. Wa aslih li sya'ni kullah bima aslahta bihi ibadaka salihin. Ya Allah, kau baikilah amalan aku ini, segala urusan aku, seperti mana engkau perbaiki urusan-urusan hamba-hambamu yang saleh. Para ulama sebut setiap benda yang kita lakukan atas muka bumi ini, kalau tidak ada islah, pembaikan ataupun dibaiki oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka setiap urusan kita ni semuanya tidak terbaik. So dia tidak akan habis dengan cara yang terbaik. Sebab tu setiap urusan kita pun kena takluk. Kalau dah kelip mata kita pun kita kena rasa Allah yang beri, apalagi setiap urusan kita ini pun kena ada harapan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia semua cerita tauhid ni. Dalam ni amallah doa ni dulu, doa dengan Allah supaya dapat hakikat doa ni dalam hati kita. Dapat? Yang terakhir boleh, yang terakhir boleh. Boleh yang terakhir. Ajarlah doa macam mana ustaz. Kalau tak kena hakikat doa ni pun tak boleh juga. Diriwayatkan dalam satu riwayat di dalam kitab Mukhasyafatul Qulub pun Imam Ghazali riwayatkan. Ustaz, kenapa banyak sangat Imam Ghazali? Sebab Imam Ghazali ni kalau dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah, dialah imam bagi tasawuf kita. Al-Imam Al-Ghazali juga, dan juga Al-Imam Junaid Baghdadi rahimahullah ta'ala alaihim. Satu orang awliya, waliullah, dia pergi haji
Dalam riwayat 40 kali. 40 kali pergi haji. Maksudnya 40 tahun pergi haji. Wali ni macam mana 40 kali? Sebab dia duduk Mekah Al-Mukarramah. Bukan duduk Malaysia. Duduk Mekah. Duduk Malaysia payahlah kan. Mungkin 2,000, 3,000 ke kan. Tak tahu 2,000 ke 3,000 pun tak tahu bila. Tapi kita yakinlah rezeki Allah Subhanahu Wa Taala, jangan putus asa. Di dalam riwayat, setiap kali dia melakukan ibadah haji, bermulalah ibadah haji dia 40 kali. Dan riwayat ibadah haji yang ke-40 tadi, 40 dalam perjalanan menuju ke Mina. Setiap kali dalam perjalanan dia sebut labbaik Allahumma labbaik. Betul? Labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Betul? Labbaik Allah. Setiap kali dia sebut labbaik Allah, ada suara datang pada dia, la labbaik, la labbaik, la labbaik. Setiap kali dia sebut labbaik Allah, ada suara datang, la labbaik. Apa maksud la labbaik? Panggilan kamu tidak diterima. 40 kali pergi, la labbaik. Sehingga suara itu dalam perjalanan, suara itu boleh dengar dengan ada seorang pemuda lalu sebelah dia, berjalan dengan dia, boleh dengar, pemuda tu pun boleh dengar suara tu. Setiap kali dia sebut labbaik Allah, ada suara datang, la labbaik, la labbaik, labbaik Allahumma labbaik, la labbaik, la labbaik. Sehingga pemuda ni tanya pada wali ni, dah tua lah wali ni, wahai pakcik, setiap kali kamu sebut labbaik Allah, kenapa ada suara la labbaik? Panggilan kamu tidak diterima. Maka bila disapa oleh pemuda tadi, terperanjatlah wali ni, Aulia ni wali. Macam mana kamu dengar juga ke apa yang dijawab, suara-suara yang datang ni kamu dengar juga ke? Pemuda ni kata, aku dengar dengan jelas. Daripada awal ibadah haji, kamu datang daripada awal perjalanan kamu ni, aku duduk belakang kamu. Setiap kali kamu sebut labbaik Allahumma labbaik, aku akan dengar la labbaik. Ditanya oleh pemuda ni, wahai pakcik, berapa kali kamu telah pergi haji ni? Kita baca dari riwayat tadi, berapa kali dia pergi? 40 kali. Ini kali ke-40, wahai pemuda, aku datang menunaikan haji, untuk buat haji lah. Maka pemuda ni sebut pada dia, kenapa kamu pergi lagi haji? Sedangkan wali ni kata, selama 40 kali dia pergi, selama itulah adanya suara la labbaik, la labbaik, la labbaik. Panggilan kamu tak diterima, panggilan kamu tidak diterima. Maka pemuda ni sebut pada dia, wahai pakcik, 40 kali dah kamu pergi, kenapa kamu pergi lagi ni? Kali 40 ni kenapa kamu pergi lagi? Apa jawab pakcik ni tadi? Wahai pemuda, saya terjemah ni, dia bilughatil arabiyyah, dengan bahasa Arab kan, saya baca matan tu lagi faham, lagi pening lagi kan. Jawab pakcik ni tadi, waliullah ni, wahai pemuda, wahai anak muda, kalaulah bukan rahmat daripada sang, ataupun daripada yang mempunyai Tuhan Kaabah ni, yang mempunyai Kaabah ni, yakni Allah Subhanahu Wa Taala, yang mempunyai ibadah haji ini, kalau bukan kerana dia, kalau bukan kepada dia aku meminta untuk panggilan ini, siapa lagi aku nak minta? Kata pakcik ni tadi pada pemuda tadi. Bila dia sebut sahaja perkara ini, disebut sahaja perkataan ini, kalau bukan kerana Tuhan yang punyai Kaabah, yang punyai ibadah haji ini, kepada siapa lagi aku nak minta? Maka terus datang pada dia, labbaik abdi, labbaik ya abdi, panggilan kamu diterima, panggilan kamu diterima. Maka suara tadi didengari juga oleh pemuda ni, suara tadi didengari oleh pemuda ni, bila dia mengatakan bahawa kalau bukan sebab ataupun kepada Tuhan yang mempunyai Kaabah ni aku nak minta, pada siapa lagi aku nak minta? Terus perkataan tu datang,
labbaik ya abdi. Aku terima panggilan kamu wahai hamba-Ku. Maka pemuda ni tadi sebut, wahai pakcik, kamu dengar tadi suara tadi? Ya, aku dengar. Dan keadaan menangis. Maka dalam riwayat mengatakan, Imam Ghazali riwayat, pemuda ni tanya pada dia 40 kali, 39 kali la labbaik, yang kali ke-40 labbaik ya abdi. Bertanyalah pemuda ni tadi pada pakcik, kenapa kali ke-40 baru diterima? Maka jawab pakcik ni, kita sambung di depan boleh? Tak boleh lah. Jawab pakcik ni apa? Jawab pakcik ni, wahai pemuda, setiap kali aku lafazkan labbaik, maka aku hadirkan di dalam hati aku ini, Allah menerima. Aku menerima. Walaupun setiap kali aku mendengar la labbaik, la labbaik, la labbaik, dalam hati aku menyangka bahawa Allah terima juga. Walaupun dah dengar. Kalau kita sampai, haji kamu tak diterima, kita pergi pasar beli jubah, orang Arab tu marah kat kita, memang marah kat kita sebab tak beli jubah kat dia, dah tawar-menawar dulu. Dia kata haji tak mabrur, dia tu umrah tak mabrur ni. Terus putus asa kita, umrah tak mabrur. Kerana husnuzan dia pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila dia lafazkan kerana sangkaan aku ini, maka suara tadi jawab na'am. Kerana sangkaan kamu kepada Allah kali ke-40, sangkaan kamu pada Allah bahawa Allah terima haji kamu, baru kali ke-40 Allah terima. Maksud dia apa? Setiap ibadah yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kena ada husnuzan pada Allah. Bukankah dalam riwayat hadis qudsi Allah sebut Allah mengikut sangkaan hamba-Nya. Setiap doa yang kerana apa tidak dimakbulkan oleh Allah, para ulama sebut antara sebab besar kerana kita sangka Allah tak terima doa kita. Dan yang kedua, kerana apa? Kerana kita sangka Allah tak boleh makbulkan doa kita. Dapat? Tak boleh makbulkan sebab apa? Kalau Allah nak makbulkan, Allah Ta'ala nak makbulkan sesuatu doa kita ni, kena ada sebab dulu. Dapat? Kalau Allah nak makbulkan doa kita nak dapat rumah, kita rasa kena ada sebab duit dulu boleh berdapat rumah. Tak boleh. Dengan Allah Subhanahu wa ta'ala kena menyerahkan keseluruhan hajat. Husnuzan tu kena ada. Sangkaan itu menyangkakan bahawa Allah saja yang boleh makbulkan. Ini urusan hati ni. Dapat? Urusan hati tidak boleh ada asbab. Musasibul asbab tak ada dalam bicara hati kita, tak ada. Dan doa lah 24 jam. Tidak ada waktu bid'ah untuk doa. Ada waktu yang tak boleh doa. Mana ada? Hari Arafah ke, hari Ashura ke, doa lah. Doa saja pada Allah dengan apa? Dengan husnuzan. Dapat? Dengan sangkaan. 40 kali pergi haji, tak diterima haji dia. Hari kali ke-40 dengan husnuzan, 40 kali haji, buat Allah terima. Ni awliya illah. Satu riwayat lagi, ni tinggi sangat ni, satu riwayat yang tak akhir. Boleh awal lagi, bawa 9 selalu kan 10.30. Ustaz datang lewat, betul nak habis lewat. Di dalam riwayat, mungkin saya pernah kisahkan di sini kot, saya ulang balik. Saya pernah kisah pun mungkin lupa kot. Di dalam riwayat, di zaman Bani Israel, ada seorang pendeta. Pendeta ni apa? Seorang penjaga berhala. Hari-hari, dalam riwayat tu 80 tahun. 80 tahun. Sama 80 tahun menyebut nama berhala dia. Maksud dia memuji nama berhala dia. Apa nama berhala dia? Ya Sannam. Ya Sannam. Jangan sebut pula, jangan ikut pula buat zikir pula, jangan. Ya Sannam, Ya Sannam, Ya Sannam. 80 tahun. 80 tahun. Satu hari Allah takdir pada dia mengantuk. Dia tengah zikir nama berhala dia tu, mengantuk. Bila dia mengantuk, dalam riwayat yaqulu ya Samad, dia tertukar bacaan dia ya Samad sekali. Ya Sannam, Ya Sannam, terlelap ya Samad. Ya Samad siapa? Nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Betul? Qul huwallahu ahad, Allahu samad. Apa makna samad? Tempat bergantung. Ya Samad. Para ulama sebut dalam riwayat, Allah
Masya Allah. Saya nak riwayat ni, Masya Allah. Dengan 80 tahun dia tadi mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala kerana dia tergelincir lidah dia. Tergelincir sebab mengantuk, dia sebut Ya Samad. Maka di langit dalam riwayat menyahut apa yang dia sebut. Allah sahut seruan dia dengan seruan apa? Labbaik ya abdi, sama. Aku hadir wahai hamba. Maka dari riwayat meriwayatkan dan riwayat mengatakan apa? Para malaikat ini yang memerhatikan hamba yang kafir ini, yang telah mensyirikkan Allah 80 tahun, peliklah dengan perbuatan Allah. Sebab kerana sekali disebut Ya Samad, terus Allah menyahut panggilan dia, Labbaik ya abdi. Dan riwayat mengatakan apa? Malaikat tanya pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, wahai Allah, hamba engkau ni 80 tahun, bukan sehari, bukan 2 hari, bukan 2 minggu, bukan 2 bulan, 80 tahun mensyirikkan engkau dengan memuji selain daripada engkau, menyebut nama Tuhan selain pada engkau. Tapi kerana dia menyebut nama engkau dengan keadaan tidak sengaja, tertidur, kenapa engkau menyahut seruan dia? Maka jawab Allah Subhanahu Wa Ta'ala kepada malaikat. Apa jawab malaikat dalam riwayat? Jawab Allah kepada malaikat, wahai malaikat, sungguhnya dia ni hamba aku. Walaupun dia mensyirikkan aku, tapi kerana dia sekali dalam seumur hidup menyebut nama aku, tetap aku akan datang untuk menyahut panggilan. Menguatkan lagi riwayat inilah mengatakan bahawa setiap doa yang dipanjatkan oleh kita tidak pernah Allah Ta'ala tidak sambut doa itu. Semua disambut oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Punca makbul ataupun tidak makbul itu bergantung kepada sangkaan kita pada Allah. Ini kalau kita tanya kenapa doa tak makbul di sisi Allah, sebab apa? Sebab sangkaan kita pada Allah. Dapat kena baiki sangkaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Boleh? Hamba Allah yang mensyirikkan Allah 80 tahun pun Allah terima doa, bukan terima doa, terima bacaan dia Ya Samad. Walaupun sekali itu pun tak sengaja, apatah lagi kita yang 5 kali ni yang wajib minta, belum campur sunat lagi, minta pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka pengajaran yang kita ambil lain ni apa? Setiap doa yang kita panjatkan, pertama kena husnuzan pada Allah. Ingat saya pernah sebut, setiap ibadat itu kena semak 3 tempat, betul? Pertama awal ibadat, yang kedua pertengahan ibadat kita, dan yang ketiga di akhir ibadah kita. Kalau doa semaklah pada awal mohon tadi, sentiasa husnuzan dengan Allah. Pada pertengahan tengah doa tu pun husnuzan pada Allah. Akhir doa pun kena husnuzan, sangka baik terhadap Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wallahu a'lam. Ada soalan? Faham insya-Allah cukuplah Ustaz. Tanya lagi kan nyaut lagi. Saya ingat nak baca yang ni. Ini hadis kursi tak sempat baca. Cukuplah insya-Allah. Dan jangan lupa doakan saya sekali di dalam panjatan doa kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jaga waktu-waktu yang Allah Ta'ala terima doa. Kita dah banyak bahas dah waktu-waktu itu. Sebab kita tak try lagi, betul? Tak try lagi doa betul-betul dengan Allah. Kita banyak main-main dengan Allah, betul? Doa kita ada wuduk tak? Kita jaga tak? Doa kita pakai tak wangi-wangian? Doa kita diawali tak dengan zikir-zikir pada Allah, nama-nama Allah yang agung? Doa kita diawali tak dengan selawat pada Nabi? Kena lihat. Angkat tangan itu pun ada para ulama sebut. Cara angkat tangan pun sebenarnya mendatangkan makbuliyat di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Afdal angkat tangan bagaimana? Bertepatan dengan hati kamu, dada. Nabi kalau doa, para ulama sebut, kata guru kami, Nabi kalau doa biasa begini. Tapi kalau hajat Nabi seperti mana peperangan Badar, Nabi angkat-angkat tangan. Sehingga dari riwayat hadis sahabat, riwayat yang sahih, sehingga nampak bawah lengan Nabi. Sebab itu dalam Syama'il Muhammadiyah ada riwayat mengatakan bau sahabat nampak bau lengan Nabi ni putih. Bawah lengan ni apa? Ketiak. Mudah sebut. Bawah lengan Nabi putih bila Nabi angkat tangan. Dapat? Jelas? Boleh nampak ke Ustaz? Boleh lah, dalam riwayat dah sebut. Jelas Wallahu Subhanahu Wa Ta'ala a'lam. Yang kita dengar pada ini, semoga Allah Ta'ala beri kekuatan bagi kita untuk kita istiqamah dalam doa pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala.
Jangan lupa kita letak dalam doa kita ini nama orang lain juga, anak-anak, isteri, suami, dan juga saya ni guru, bukan guru lah, tukang muzakarah. Boleh kena letak nama guru ni sebab dah ajar. Letaklah dalam doa kita. Sebab mereka yang doa untuk orang lain, mereka akan sahut untuk kita. Walakam misluhu, untuk kamu juga sama. Antara makbulnya doa seorang tadi, bila di dalam doa dia ada doa orang lain. So dia ada doakan orang lain. Tanda mereka yang doa makbul, cara nak makbul doa, belajarlah untuk doa kepada orang lain. Boleh insya-Allah. Itu saja pada saya insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين وبالله التوفيق والهداية. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.